طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi kitab yang kita belajar sekarang ini ialah kitab yang dikarang oleh seorang imam yang besar dalam bidang hadis, iaitu Imam Bukhari, yang tak perlulah saya nak jelaskan dengan detail lah dia tu siapa sebab dia dah makruf dah. Ya, orang nak masuk sini pun semua orang yang memang dah tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang Imam Bukhari. Cuma kalau kita tengok Imam Bukhari memang semua orang tahu dia dilahirkan di Bukhara. Ayah dia ni nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Ju'fi. So Ju'fi. So cuma Ju'fi ni kita kata tuan dia lah. Dulu kan mereka ni orang Ajam. So orang Arab dia menakluk orang Ajam ni, jadi orang Ajam ni akan di bawah payung kabilah. Waktu tu kabilah Al-Ju'fi. Jadi nisbah kepada kabilah yang dikatakan sebagai tuan dia pada waktu tu, dinisbahkan dia sebagai Ju'fi. Al-Bukhari ini mana asalnya daripada Bukhara. So dia lahir tahun 194 Hijrah. Okay. Kemudian dari segi pengajian dia, kata umur 10 tahun lagi. Umur 10 tahun tu, kan zaman tu zaman orang zaman kecil-kecil tu dah mula dah terbiasa mempelajari tarikh-tarikh ataupun sejarah-sejarah mengenai rawi-rawi. Macam kita mengaji bahasa Arab lah. Zaman dulu orang tak mengaji bahasa Arab fa'ala terus mengaji kitab Sibawih lah. Dan umur 16 tahun dah mula melakukan rehlah musafir daripada tempat dia pergi ke Iran, pergi ke Mekah, pergi ke Iran. Iran waktu tu dia Rai. Semua dia singgah belakanglah tempat-tempat Kufah, Mesir, Syria. Cuma satu tempat yang dikatakan khilaf lah, dia pergi ke Dimashq, Syria. Ataupun di Jazirah Arab. So dia pergi kata, yang itu khilaf dia. Okey, antara karangan-karangan dianya ialah banyaklah. Karangan Imam Bukhari. Yang utama dia adalah Jami' Sahih. Kitab Sahih Bukhari. Lepas tu yang lain-lain ni ada tarikh. Walaupun nampak tarikh sini, tapi tarikh sini bukan tarikh sejarah, tarikh rijal-rijal. Rawi-rawi. Lagi tarikh ini salah satu. Ini karangan dia lagi semua ni. Tarikh Kabir, tarikh Awsat, tarikh Saghir. Yang ni kecil sikit, yang ni pertengahan, yang ni besar sikit. Kalau orang zaman sekarang dia orang buat PhD. PhD ni cuba tahqiq balik apa yang dia tulis ni. Buat satu semakan. So dapatlah PhD. Ada dengan saya satu tahqiq tarikh Kabir oleh Dr. Mesir. So dia tahqiq dapat PhD bahagian tarikh Kabir. Itu pun bukan sepenuhnya, ambil one part saja. Satu part saja bahagian tu. Katalah nama rawi bermula dengan alif saja. Bawah belum lagi. So alif saja tu dapat PhD dah. So nak sampai wow tu, berapa orang dapat PhD kan? Ini sambungan lagi. Sambungan kitab karangan dia. So ada yang jenis karangan yang bincang tentang permasalahan. Contohnya ni permasalahan yang timbul pada waktu zaman dia, baca Al-Fatihah. Belakang imam. Kena baca ke tak kena baca? So imam tu akan baca, memadai imam baca kita tak baca, ataupun dua-dua kena baca. Imam kena baca, makmum kena baca. Ataupun waktu zaman dia tu tentang angkat tangan lah, rafa' yadain. Nak kena angkat ke tak kena angkat? Rokok bangun angkat tangan ke tak perlu angkat tangan? So mana ada kitab dia yang tadi, sebelum tadi tu semua sejarah-sejarah rawi je. Rawi yang lemah, rawi yang kuat.
Okay, ada juga kitab seperti kitab Ilal. Semua ni berkenaan dengan hadis. Seterusnya kita tengok syarah kitab Bukhari ni. Dia kalau kita baca tanpa syarah tak faham langsung. Tak faham langsung. Blur. Jadi sebab itulah orang dulu pun tak faham, sebab tu dia buat syarah. Perlukan kepada penjelasan. Satu zaman orang tak berapa faham lagi, so ramai yang tulis syarah. So antara syarah yang terkenal yang kita guna sekarang ni ialah yang kita nak baca ni lah, Fathul Bari ni. So ada yang seangkatan dengan Fathul Bari ni ialah Umdatul Qari oleh Badaruddin Aini. Fathul Bari ni ditulis dulu. Fathul Bari tulis dulu, siap dia 5 tahun kemudian ditulisnya Umdatul Qari. Badaruddin Aini ni. Satu zaman duduk satu tempat. Dan dia ni seorang ulama yang hebat dan duduk dengan kerajaan waktu itu dengan sultan. Jadi dia banyaklah dia punya kebolehan dia lah untuk dapatkan manuskrip ke apa ke suruh. Jadi dia minta orang supaya pergi ambil Fathul Bari tu. Dulu kan kena salin-salin apa kan untuk beli tu. Sedapatkan tu dan lalu dia buat berdasarkan tu kitab Fathul Bari yang ada di depan dia tu dia karang Umdatul Qari. Kemudian dikatakan antara dua ni, Fathul Bari dengan Umdatul Qari, orang kata dia standard lah. Standard. Yang ni untuk pelajar. Yang ni untuk scholar. Yang ni untuk ulama. Yang ni untuk pelajar. Tapi benda dibincang tu hampir sama. Tapi sebab yang ni dia tulis dia susun tu cara susun budak-budak lah. Budak-budak nak kena faham, kena tulis tu cara teratur sikit. Kan? Perbincangan teratur. Kalau yang ni dia agak bertaburan, tapi ilmu dia tu terlalu banyak, luas. Okay. Beza antara Fathul Bari dengan Umdatul Qari, setengah orang dia puji Umdatul Qari banding dengan Ibnu Hajar. So pujian itu berdasarkan kepada tertib susunan, cara dia susun tu memang eloklah kita baca, memang tertib, elok, smart, cara penyampaian dia lah berbanding dengan Fathul Bari. Tapi Fathul Bari ni knowledge dia banyak. So sesuai untuk scholar dia panggil. Satu lagi, kalau kita nak baca Bukhari, kalau kita tak nak mula dengan Fathul Bari ni, kita mula dengan Irsyadus Sari. Ini bagus. Kerana dia lebih lagi turun darjah dia daripada yang ini. Okay, yang ini nombor 1 lah kan. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Yang ni tak komplit ni. Fathul Bari juga nama oleh Ibnu Rajab Hanbali. Dan dikatakan setengah orang kata dah Fathul Bari ni Ibnu Hajar ni dia ambil daripada sini. Nama pun dia ambil Fathul Bari. Setengah anak murid Ibnu Hajar kata tak. Maknanya masa Fathul Bari dibuat ni, so dia tak sampai pun maklumat tentang kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Rajab Hanbali. Yang ni pun tulis tak habis sampai kitab Janazah je. Jadi saya syorkan untuk yang pandai Arab tu, kalau kita mula-mula untuk berjinak baca kitab Bukhari, so kita harus ada kitab Irsyadus Sari yang kita masyhur dengan Qastalani. Qastalani. Okay, ini syarah yang masyhur. Maksudnya kalau kita nak baca Bukhari itu, kita kena ada benda ni lah semua ni. Empat ni kena ada. Sekurang-kurangnya. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita baca yang ni. So bila ada yang ni, tak perlu dah yang lain tu. Kalau perlu pun untuk buat perbandingan. Okay, itu syarah yang kita kata yang kalau kita nak guna sekarang lah. Tapi kalau kita nak buat penyelidikan, kita tengok syarah qadim, syarah yang lama. Maknanya lebih awal daripada Fathul Bari. Yang mana syarah-syarah qadim ni, semua syarah-syarah sini, terutama Ibnu Hajar ni, syarah-syarah dia depend on, semua yang bergantung kepada syarah-syarah yang lama. Maknanya salah satu kehebatan syarah Fathul Bari, dia mengumpulkan semua syarah-syarah
yang terdahulu. Mana syarah-syarah yang terdahulu? Ini antara syarah-syarah yang terdahulu. Yang lama sikit. Yang lebih lama sikit. 386. Nama dia A'lamus Sunan. Oleh Al-Khattabi. Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi. Ni awal lah sikit kan sebab dia pun meninggal 386. So Ibnu Hajar 773. Meninggal 852 Hijrah. Dan syarah ni banyak juga dinakalkan oleh Ibnu Hajar. So kalau kita baca Fathul Bari nanti, dia akan kata berkata Al-Khattabi. Yang kedua, syarah Muhallab. Nama pun mudah aja, syarah Sahih Bukhari. Ini pun selalu dipetik oleh Ibnu Hajar. Lewat sikitlah dia meninggal 435. Kemudian syarah Ibnu Battal. Kalau Arabic mesti Ibnu Battal. Ini pun sangat kerap dipetik oleh Ibnu Hajar. Dan syarah dia ni lebih menumpu kepada fiqh. Di sisi pandangan Imam Malik. Mazhab Maliki. Sebab tu sini dia kata, nama dia kan Ali bin Khalaf Al-Maliki. Mazhab Maliki. Satu lagi syarah yang sangat kerap dipetik oleh Ibnu Hajar. Syarah Ibnu Tin. Abdul Wahid bin Tin. Terkenal dengan nama Ibnu Tin. Ini pun mazhab Maliki. Ini ulama Maghribi. Nama kitab dia Al-Mukhbir Al-Fasih. Fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Lagi. Ni 4 tahun 300, 400, 600 kan. Ada lagi yang kecil-kecil tu. Ni saya tunjuk yang besar-besar yang digunakan oleh Ibnu Hajar. Kalau kita tahu ini senanglah nanti kalau Ibnu Hajar sebut ini berkata Ibnu Battal, berkata Ibnu Tin. So mana dalam kitab syarah-syarah dia tadilah. Okay, satu lagi kitab Syarah Mushkil Bukhari. Ini saya tak pasti ada Ibnu Hajar sebut ke tak. Tak pernah dengar ataupun tak ingat. Ibnu Hajar nakal ke tak kata-kata dia dalam Fathul Bari, Al-Wasiti. Seterusnya Al-Mutawari. Kan nanti kalau kita belajar Bukhari dia tulis bab kan. Contohnya babu kaifa kana badul wahyu. Bab menyatakan tentang bagaimana permulaan wahyu. Kemudian dia datang ke hadis ini. Jadi apa kaitan antara bab ni dengan hadis ni? Kaitan bab dengan hadis. Ini dia panggil penjelasan ni kan. Menjelaskan bab-bab yang ditulis oleh Bukhari ya. Bab-bab ni. Ini pun satu fun lah, kita panggil satu kesenian dalam kitab Bukhari ialah menerangkan tajuk ni, bab ni. Bab ni ada keistimewaan. Kenapa Imam Bukhari guna perkataan macam ni? Kenapa dia nak kata apa ni? Tajuk ni sebenarnya dia nak kata apa? Ini ditulis tajuk. Tajuk dia nak kata apa ni tulis kitab khusus. Syarah khusus antaranya yang ditulis oleh Ibnu Munayyir. Ada orang baca Ibnu Munir. Ada orang baca Ibnu Munayyir. Yang saya dengar daripada Muana Yunus baca dengan Ibnu Munayyir. Dan setengah-setengah kita ada dhabit, tasydid dan kasrah. So dia ada adik-beradik ni. Satu Ibnu Munayyir, satu Nasiruddin, satu lagi Zainuddin. Yang ni meninggal awal sikit. 683 ni 695. Yang ni hanya tulis bab-bab aja sini. Yang ni syarah detail sikit lah. Syarah yang ditulis oleh abang ku atau adik dia yang tak ingat ni. Zainuddin Ibnu Munayyir Al-Maliki. Ini pun selalu, dua ni selalu disebut oleh Ibnu Hajar. Contohnya kalau kita tuliskan Al-Munayyir. Ni kan, kalau sini dia tulis Ibnu Munir lah. Saya kata tadi, tahqiqnya Ibnu Munayyir. Jadi maksudnya kalau kita mengaji Fathul Bari itu, so seolah-olah kita dah tengok kitab Syarah Jami' oleh Zainuddin Ibnu Munayyir ataupun Nasaruddin Ibnu
Munir atau Munajir. Satu lagi kitab yang sentiasa naik dalam Fathul Bari ialah kitab Yani Yunini ni tak, nama Yunini tak banyak disebut oleh Ibn Hajar, paling tinggi 2 kali. Kitab Kawakib. Yang ni yang selalu naik dalam Fathul Bari. Kitab Kawakib oleh Muhammad bin Yusuf Al-Kirmani ataupun Karmani. Kirman di Iran dulu. Ini dah tahun ke-700 lebih dah. Yang ni berpandukan kepada Ibnu Battal. So dia berpandukan Ibnu Battal, Ibnu Battal tu kan lebih kepada fiqh sikit. So yang ni dia kembangkan sikit. Jadi besar sikit, syarah dia tu luas sikit lah perbincangan dia. Dan dua-dua ni jadi yang Ibnu Battal dengan yang Karmani ni, Al-Kawakib Darari ni, dua ni menjadi tumpuan Ibnu Hajar dalam kritikan dia terhadap mereka. So kadang tu dia terima, kadang tu dia kritik. Yang ni pun tak banyak dinakalkan oleh Ibnu Hajar, kita tangkih oleh Zarkashi. Yang ni agak banyak juga Ibnu Mulakkin, kitab At-Tawdih. Kadang dia tak sebut nama kitab tu, dia kata qala Ibnu Mulakkin. So, kita kena cari dalam kitab Tawdih dia baru jumpa. Ibnu. Okey. Kemudian kita ada syarah-syarah yang ditulis oleh ulama terkemudian. Satu zaman tahun 1800-an. Masa tu zaman dah kemerosotan ilmu sebab kita di tanah Arab pun dah dikontrol oleh orang putih apa semua kan. So Inggeris dah masuk. Jadi ulama pun bertaburan. Jadi sistem pengajian pun dah tak kuat di sebelah sana. So waktu tu benua India menghidupkan balik pengajian ilmu hadis. Tahun 1800-an. Zaman British lah, zaman Eropah memerintah dunia. So masa tu ulama India menghidupkan balik tradisi ilmu hadis. Dibinanya madrasah. Jadi bila mereka mengajar madrasah, sudah tentulah mereka ada pengalaman, idea tentang apa yang ada dalam Bukhari. So mereka buat syarah. Tapi oleh kerana ulama India pada waktu tu dia pun busy juga, busy dengan politiknya, busy dengan Britishnya. Jadi kebanyakan syarah-syarah dia tu ialah bentuk imla, bentuk amali. Kita panggil amali. Amali artinya dalam kelas dia mengajar dan dicatat oleh murid-murid. Kemudian kertas yang tulis anak murid itu diberikan semula kepada guru tu, kata okey, ini okey, boleh cetak. So dia cetak. So antaranya kitab Faidul Bari oleh Anwar Shah Kashmiri, kemudian ada hasiah-hasiah. So hasiah ni maknanya kalau kita ada syarah gitu, ni syarah ni, kemudian kita buat nota tambah sini, nota tambah sini, tambah sini, tambah sini. Ni kita panggil hasiah ni, tepi-tepi kita panggil hasiah. So hasiah ni nota-nota pendek. So hasiah Sindi, hasiah Ahmad Ali. Sebab kalau kita tengok kitab India kan, dia ada gitu, besar gitu. So ini Bukhari kan, hadis-hadis. So tepi itu dia ada note dia. Ini dipanggil hasiah lah. Hasiah Sindi, itu dia oleh Sindi. Mana asal dia daripada negeri Sind, Pakistan. Kemudian ni Ahmad Ali Saharampuri ni asal daripada Saharampur, tempat saya belajar tu lebih kurang 1 jam daripada tempat saya belajar. Ada nama dia Saharampur. So waktu tu ada seorang ahli nama dia Ahmad Ali Saharampuri. Sampai sekarang lah hasiah dia tu ada digunakan. Seorang lagi ulama yang terkenal, dia fokus kepada bab-bab dalam Bukhari tu. So bab ni apa maksud dia? Bab ni apa maksud dia? Ini kita panggil Al-Abwab wa Tarajim. Bab-bab dan juga terjemah. Ini bab. Kemudian ni nama bab ni kan, Kaifah ni kan. So Kaifah ni kita nama terjemah ataupun tarajim. So bahasa Melayu kita panggil ini title lah. Title kepada hadis tu. Ini chapter lah. So chapter 1
So title dia apa? So, chapter tu dipanggil bab. So nama title tu dia panggil tarajim. Jadi perlu ada penjelasan yang Bukhari ni nak kata apa tentang ni. So hasil daripada pengalaman kita mengajar lama kitab Bukhari ni, so kita seolah-olah faham bahawa Imam Bukhari ni nak kata macam ni. Sebab Imam Bukhari sendiri tak kata. Tak ada buku, tak ada syarah, tak ada pun catatan nak murid dia yang Imam Bukhari maksudkan dengan bab dia ni, dia buat tajuk ni maksud dia gini. Tidak ada pun kitab khusus daripada Imam Bukhari sendiri. Jadi orang lain tu yang buat ni atas dasar pengalaman mereka lama dengan kitab Bukhari. So maknanya kalau kita pun lama-lama dan Allah takdirkan kita ni, kira Allah bagi kita knowledge, ilmu bahasa Arab cantik, semua cantik-cantik. So kita main dengan Bukhari pun lama. So kemungkinan Allah bagi kita ilham memahami apa yang kehendak Bukhari. So kita boleh tulislah syarah mengenai bab-bab maksud Imam Bukhari. 2 hari, 3 hari tak boleh. Ibnu Hajar pun karang kitab Fathul Bari berapa lama? Lama. Satu lagi Lamik Darari oleh Rashid Ahmad Gangohi. Gangguh ni pun di India ada satu tempat nama Gangguh. Siapa pergi berjalan di India pergi cari satu tempat nama Gangguh sini, satu lagi nama Saharampur. Ataupun Google nanti tengok. Saharampur, Gangguh. Nanti kalau kita kata orang Gangguh, kita tambah air tu. Jadi Gangguhi. Kalau kita orang Saharampur, tambahlah air. Jadi Saharampuri. Ini pun bukan karangan dia yang karang dengan tangan dia, tapi amali anak murid dia yang disalin. Ini yang kebanyakan yang syarahan Rashid Ahmad Gangohi ini disalin oleh ayah Maulana Zakaria Kandahlawi. Dia keturunan ulama-ulama. Ini syarah yang ada dalam bahasa. Ada lagi, saya sebutnya 5 aja. Kemudian yang urdu banyak. Urdu pun bukan syarahan yang ditulis secara langsung kerana ulama sana memang dia busy pun nak cari rezeki lagi, apa lagi kan, susah. Jadi dia syarah-syarahan tu dia tulis oleh anak murid. Macam saya mengajar ni kan. Tapi oleh kerana kita ni tradisi tak macam tu. Kita kalau habis mengajar habis gitu. Orang sana tak. Bila mengajar tu dia catat betul-betul, dia tulis, kemudian dia pergi ke kedai cetak tu, suruh cetak, orang dapat manfaat. Itu tradisi. Jadi hasil dari pengajian dan pengajaran tu, so dibukukan kelas-kelas. Dan diberi nama Al-Khair Jari, Indris Kandahlawi, macam-macam lah kan. Inamul Bari. Yang ni yang saya biasa tengoklah. Ini Inamul Bari oleh Mufti Taqi Osmani. So, Mufti Taqi Osmani ni pakar keuangan dunia ni. Selalu datang ke Malaysia ni, mesyuarat ataupun keuangan tu panggil dia kan. Dia pakar keuangan dan dia juga muhadis. Dia mengajar hadis di madrasah. Di madrasah dia. So apa yang masa dia mengajar tu anak murid take, record, salin balik. Salin balik, buat buku, jadilah Inamul Bari. Syarah Bukhari. Okay, yang awal lagi, yang ni Anwar Shah Kashmiri. Yang tadi kan Faidul Bari tadi, yang Arabic tadi. Yang ni dalam bentuk Urdu. Urdu disalin oleh anak murid dia juga. Yang ni Idahul Bukhari. Sayyid Fakhruddin. Yang ni pelajaran-pelajaran yang dia ajar ni dicatat oleh anak murid. So anak murid dia ni nama dia Maulana Riyasa Ali. Riyasa Ali ni dia belajar dengan Fakhruddin. Kemudian dia catat, dia simpan nota tu. Kemudian dia cari lagi yang kawan-kawan dia punya, dia kumpulkan. Kan dia buat nota tu dengan rapinya syarah tu. So dia tulis tu masa saya tengah mengaji. Tiap-tiap petang dia masuk dalam bilik, atas bilik saya tu, tulis saling balik apa yang diajar oleh guru dia Fakhruddin. So Riyasa Ali ni saya mengaji dengan dia kitab Ibnu Majah. Yang Maulana Zakaria tadi kan, Abu Tarajim tu. So dia ada juga Takril Bukhari. So takril ni maknanya pengajaran Bukhari oleh
Maulana Zakaria Kandahlawi. Ini pun nota-nota yang disalin oleh anak murid. Saya suka baca yang mereka ni sebab dia macam kita duduk dalam kelas. Bahasa dia tu kan bahasa macam percakapan je. Pelbagai jenis kitab mengenai Sahih Bukhari. Bukhari ni satu kitab yang hebat. Setiap orang ambil satu sudut untuk buat satu buku yang berasingan. Ada yang nak kaji sanak sahaja, ada nak kaji matan sahaja, ada nak kaji fiqh Bukhari saja, hukum hakam dari Bukhari. Ada yang nak keluarkan hadis-hadis yang tak dikeluarkan oleh Bukhari. Contohnya dalam Bukhari itu lafaz-lafaz yang payah kan. Jadi buat satu dictionary panggil gharib. Ataupun hadis-hadis itu payah-payah saja, muskilah nak faham. Dia kumpulkan satu tempat, dia panggil muskilat Jami' Sahih Bukhari. Ataupun mubahamat. Rawi-rawi yang ada dalam tu tak apa jelas. Nama tu kemungkinan nama yang sama ada 2, 3, 4 orang kan, nama seorang. Yang mana satu dimaksudkan. Buat satu buku. Ataupun buat dalam Bukhari tu ada hadis-hadis yang Bukhari tak keluarkan sanad secara terperinci. Sikit aja ada. Sanad sebut nama sahabat sahaja. Ini kita panggil sanad yang tergantung, mu'allaqah. Jadi ada yang keluarkan semua sanad-sanad tu, hadis-hadis jenis macam tu, kita masukkan sanad. Kita cari. Maknanya hebatnya Imam Bukhari, dia tahu sanad tu. Tapi dia kata mau cari. Kalau sebab level nak mengaji Bukhari ni mesti muhaddis. Mari saja hadis yang tak ada sanad, mu kena tahu sanad ni mari mana. So ulama-ulama seperti Ibnu Hajar dan sebagainya, dia tolong kat kita. Kita tak sampai level tu, tolong cari dah sanad-sanad yang tergantung. Yang ni tarajim yang tadi, bab-bab saja tadi. Kemudian Bukhari ni terkenal dengan kitab yang mengulang-ulang hadis yang sama. Siapa yang pernah mengaji dengan saya lama dah tu, dia tengok hadis ni, dah pernah sebut dah dalam kitab ilmu dah sebut, dalam kitab wahyu dah sebut. Pernah disebut. Dia panggil muqarrar. So muqarrarat. So ada yang keluarkan tunjuk hadis-hadis yang berulang tu. Dan banyak lagi dah. Yang ni mustadrakat dan mustakhrajat. Atraf Rijal Bukhari. Contohnya hadis yang disebut oleh Imam Bukhari satu kan, dengan sanad dia. Kemudian kita pergi cari satu hadis yang lain lagi dengan tariq yang lain, kemungkinan guru lain tapi hadis sama. Semua ni dibuat untuk memahami kitab Bukhari. Sebab misalnya Bukhari datangkan satu hadis, maknanya satu hadis ni satu jalan je, satu jalur aja. So mari jalur lain, jalur mustakhrajat ni, barulah kita boleh faham secara, mungkin yang hadis ni pendek aja. Situ, pendek. Tapi kalau yang hadis mustakhrajat ni, hadis dia panjang. So bila panjang tu jelaslah sikit kan. So kita dapat faham hadis yang pendek Imam Bukhari tu. So ada yang tulis kitab Rijal Bukhari, kumpulkan semua perawi-perawi dalam Bukhari tu. Perawi-perawi buat biodata. Supaya senang kan? Supaya senang orang nak baca, tengok Rijal dia. Okey. Kunam dah kita ni. Fathul Bari tak masuk lagi ni, baru Bukhari. Penggunaan kitab Bukhari bukan sebagai pengajian. So ada kalanya Bukhari satu zaman dia penggunaan kitab dia ni meluas. Dah tidak lagi jadi buku teks. Biasanya kita jadikan buku tu untuk zaman dahulu kan, nak mengaji hadis sebab hadis dia tu hadis yang paling sahih. So kita jadikan dia sebagai teks. Teks bacaan. So lama-lama dia bertukar wajah. Dari segi kehebatan dia tu. So zaman orang guna kitab Bukhari dalam pelbagai kegunaan. Kita tengok apa dia kegunaan. Ada yang baca dia ni, baca untuk dapatkan keberkatan. Ada yang baca nak dapat keberkatan, macam-macam Quran. Jadi bacaan ni kita panggil bacaan sardun lah. Baca macam-macam Quran. Makna tak tengok lagi dah. Baca, tujuan dia nak khatam aja.
dengan niat masing-masing. Yang ni niat untuk sembuhkan penyakit, baca. Yang ni niat supaya hati dia ni sentiasa bertambah dengan hadis, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sunnah. So dia jadikan wirid. Baca untuk khatam setahun tu berapa kali? 2 kali ke? Sebulan sekali ke khatam? Macam Quran lah, dia buat macam Quran. Contohnya Khatib Baghdadi kan. Kalau sebut Khatib Baghdadi ni orang semua surrender. Kan? Orang hebat dalam muhadis. Muhadis hebat. So dia buat khatam Bukhari, dia mesti buat khatam Bukhari seminggu ke, dia baca. Bacaan bermusim. Mana musim? Contohnya Ramadan nak mari dah. So 3 bulan sebelum Ramadan kita khatam Bukhari. Jadi buat tu ramai-ramai lah. Kemudian bacaan ketenteraan. Ini semua berlaku zaman mana ni? Zaman Mamluk. Zaman kerajaan Mamalik ataupun Mamluk di Mesir. Tahun-tahun ni lah, tahun 600 hingga 800 Hijrah. Tahu kerajaan Mamluk? Dia ada kerajaan Fatimiyah, Syiah waktu tu di Mesir. Kemudian dia ambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadilah kerajaan Ayyubi. Kemudian diambil oleh zaman Salahuddin Ayyubi ni, raja dia yang tak akhir-akhir, Saleh. Nama dia Saleh. Zaman Saleh ni lah. So dia banyak menggunakan tentera-tentera, dia ambil, dia jadi tentera dia tu, dia ambil orang-orang ajam. So orang ajam ni jadi hamba dia lah. So hamba tu panggil Mamluk lah. Mamluk yang dimiliki. Kemudian hamba ni jadi tentera. Hebat. Kemudian buat kacau negara. Biasa tentera kan, orang ajam buat kacau orang awam. So Saleh ni dia buat satu kota khusus letak di sinilah. Tentera tu, camp tentera. Bukan tentera semua ambil daripada ni cara dia apa. Dia buat camp tentera khusus letak puak-puak Mamalik di sini. Jadi Mamalik ni, Saleh ni sangat bergantung dengan Mamalik. Mana apa-apa saja serangan waktu tu, waktu Tartar menyerang Baghdad. Bukan setakat Baghdad pergi ke Syria, kemudian masuk lagi nak serang Mesir. Kan? Jadi tentera-tentera ni yang menyelamatkan kerajaan Ayyubi. So lama-lama dia pun jadi megah lah sini. Megah. So bila Saleh meninggal, tentera ni naik. Pegang kuasa. Sebab dia tak ada keturunan dah. Ada isteri dia. So, panglima ni, Izzuddin namanya, Aibak. Dia pergi kahwin dengan bekas isteri Saleh. Ini jadi permaisuri kan. So belakang dia ni lah suami dia. 80 hari aja, lepas tu tak tahan, beri suami dia jadi pemerintah waktu tu. Pada saat itulah bermula dinasti Mamluk. So mereka ni dulu berjiwa kasar, tapi bila jadi pemerintah ni, so dia orang pun mula agama pun mula masuk, banyak buat madrasah, banyak duduk dengan alim ulama, panggil alim ulama, buat madrasah, buat masjid, buat kita panggil khangkah. Ulama-ulama sufi ni, sultan khangkah. Ya, sufi pada waktu tu, dia bukan untuk zikir je tak, mengajar Bukhari, mengajar Muslim di khangkah tu. Kan? Di tempat kita panggil zawiyah ataupun khangkah di Mesir waktu tu. Jadi disebabkan faktor ni lah, maka hidupnya madrasah-madrasah, hidupnya zawiyah-zawiyah, hidupnya masjid-masjid tadi. Jadi ada program pelajar pun beribu-ribu. Jadi adalah masa untuk baca Bukhari ni secara sardan.
khatam. Ini dia panggil penggunaan Bukhari bukan lagi untuk macam kita ni nak belajar apa makna dah. Dia tak sampai level tu dah. Level baca tu sebagai wirid dah. Ada sikit masalah, so mari kita duduk ramai-ramai baca Bukhari. Okey, tentera kita sedang berperang di sana. Kita ni tak ada buat apa ni. Baca Quran, baca Bukhari. Khatam. Dan hasilnya pengalaman-pengalaman mereka lah masa mereka buat tu ada hasilnya, maknanya ada natijah. Tuhan bagilah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tradisi waktu tu kebetulan Allah bagi keberkatan dia tu menjadi bacaan tu menjadi apa yang diminta tu. Jadilah semakin tersebarnya cara yang mereka lalui ni. Sampai ke ada yang ramai-ramai pergi baca di kubur Imam Bukhari, kubur Imam Muslim, baca pada waktu kemarau, pada waktu wabak untuk penyembuhan. Semua ni kita kata bacaan untuk berkatan. Okey, kembali balik kita kepada manuskrip Bukhari. Bila kita belajar Fathul Bari, Ibnu Hajar banyak merujuk manuskrip Bukhari. Mana ada pelbagai manuskrip yang ada di depan dia tu, barulah dia boleh buat syarah. So antara manuskrip yang paling tua pernah ditemui yang milik naskah ni milik Abu Ali Hussein Muhammad As-Sadafi tahun 504 Hijrah. Yang dia tulis 504 Hijrah ni manuskrip tu ada. Orang tulis tu banyak Sahih Bukhari, tapi semuanya hilang dimakan zaman. So antara yang tertua yang ada pernah ditemui ialah yang As-Sadafi. So kira umur dia tu 900 tahun lebih. Masa tu dimiliki oleh seorang syekh yang bernama Abu Abbas At-Tubuli atau At-Tarabalasi. Dibeli di Turki. Seorang ulama nama dia Ibnu Ashur. Ulama Maghribi. So dia banyak tulis kitab. Kitab tafsir pun ada. So masa dia karang kitab, dia nak tengok manuskrip Bukhari. So dia dengar yang ni ada, so dia pergi pinjam. Selama 10 tahun dia pinjam. Selepas 10 tahun siap kitab dia hantar balik. Lepas tu tak tahu ke mana dah pergi kitab tu. Dia kata orang katalah mungkin disembunyikan kerana bimbang takut dipinjam dan tidak dikembalikan. Kemudian orang yang simpan tu pun dia pun mati. Okay, rawi manuskrip Bukhari. Okay, nanti kalau kita belajar Fathul Bari, Ibnu Hajar akan kata manuskrip yang aku guna ni ialah yang ambil daripada Farabri. Farabri ialah anak murid Bukhari. So Imam Bukhari ni ada beribu-ribu anak murid. Tapi manuskrip yang disalin dari Bukhari yang kita kata sampai kepada kita, kan, antara anak murid Bukhari mana manuskrip yang ada ialah Nasafi, Bazdawi, Sarakhsi, Ibnu Syakir. 1, 2, 3, 4, 5. So manuskrip yang masyhur, anak murid yang paling akhir sekali Bukhari ialah manuskrip yang ditulis oleh Farabri. Yang dia inilah yang banyak disalin oleh anak-anak murid yang selepas dia. So anak murid dia pun ramai kan kat sini kan. Daripada Farabri ni banyak anak murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So setiap satu ni disalin oleh anak murid yang lain. Jadi semasa saling tu kemungkinan berlaku perubahan, perbezaan. Ini yang akan dibanding-bandingkan oleh Ibnu Hajar ketika ada masalah dalam menghuraikan hadis dalam Bukhari. Dia bandingkan manuskrip-manuskrip ini. Semua mari daripada Farabri. Farabri ini anak murid dia, Kashani, Kushmaihani, Ibnu Hammawai, Mustamli, Ibnu Shabbawi, Ibnu Sakan dan sebagainya. Sampailah bawah ni kan. Sampai bawah ni. Ini Karimah. Ini perempuan seorang. Manuskrip Karimah. Jadi nanti masa kita mengaji Fathul Bari nanti, jangan heranlah maksudnya. Siapa dia Mustamli?
Siapa dia ni? Kadang-kadang dia sebut Farabri. So kadang-kadang dia sebut Karimah. Kadang dia sebut Abul Waqt. Kadang dia sebut Kashani. Ini semua manuskrip. Dan saya pun setiap kali dia sebut nama tu, saya akan tunjukkan. Ni kita tak ingat dah Ibnu Syabawih ni siapa dia ni. Syabawih ni siapa dia? Syabawih. Saya tunjuk. Kita akan tunjukkan. Supaya kita sentiasa ingatlah. Kalau tidak kita pun ingat, saya pun tak ingat dah. Jadi manuskrip ini banyak manuskrip yang ada dengan Ibnu Hajar. Sebab apa kan? Ingat dah tadi saya kata, zaman Mamalik ni, kerajaan Mamluk ni, so mereka sangat menjaga ilmu waktu tu. Dan Baghdad waktu tu baru runtuh. Syam pun runtuh. Jadi yang terselamatnya ialah Mesir. Jadi kerajaan Mamalik ni bijak, so kita kembalikan balik kegemilangan Baghdad. Kitab-kitab yang dibakar, yang dibuang ke sungai Dajlah tu oleh tentera Mongol, Tartar tu. So kita kembalikan balik kegemilangan tu. Buat mengarang, kegiatan mengarang. Jadi manuskrip tu semua ada. Ulama-ulama yang ada di Baghdad, ada di Syam, semua lari pergi Mesir. Semua lari ke Mesir. Jadi tidak heranlah zaman Ibnu Hajar ni ialah zaman yang khazanah ilmunya banyak di Mesir. Khazanah kitab pun banyak, ilmu pun banyak. Semua terkumpul di Mesir. Jadi center of learning pada zaman Mamalik, zaman Ibnu Hajar. Jadi kalau kita mengaji Fathul Bari ini bertuahlah. Mana kita kenal manuskrip. Oh, rupa-rupanya ada sejarah dia. Kita Sahih Bukhari ni penyalinan ianya gini kan. Seterusnya kita tengok sedikit. Ni saya tulis kat Melayu je lah sebab yang tu kat Arab kan. Contohnya Farabri tadi. Bukhari ambil Farabri. So dia ada anak murid dia. Mustamli, Hammuyi, Kushmihani, Abu Zaid Al-Marwazi, Al-Jurjani, Nuaimi. So setiap seorang ada anak murid sampai ke bawah ni. So dia kata manuskrip Ibnu Asakir. Manuskrip Abul Waqt. So Ibnu Asakir pun ambil dengan orang lain pun. Dia pun mengaji dengan Ibnu Sadaqah. Dia ni tahun sajalah, tahun tadi. Nama-nama dia tadi, semua manuskrip tadi dari segi tahun. Yang terawal ni tahun 295 lagi. Sampai yang bawah akhir sekali Abu Nuaim 430. Ini biografi ringkas yang semua perawi-perawi manuskrip Bukhari. Bukan perawi-perawi yang ada dalam Bukhari itu bukan. Perawi-perawi yang meriwayatkan manuskrip Bukhari. Macam sekarang kalau kita sekarang ni kita ada manuskrip mana? Sekarang ni kata kita ada cetakan sekarang ni. Cetakan pustaka ni, cetakan pustaka tu, itu ajalah zaman sekarang ni. Zaman dulu tak, dia kira maktutak. Sanad. Tengok sanad. Okey, mengaji hadis. Sebab hadis ni dia ada matan, ada sanad. Hadis terdiri daripada sanad campur matan. Cuma untuk orang awam tu, ngaji matan je lah. Sebab orang awam tu untuk beramal. So beramal tu buat apa sanadnya? Ngaji matan lah. Untuk beramal. So bila kita dah masuk medan dia, so medan hadis, so kena mengaji dua-dua. Sanad dan matan. So kalau dulu sanad ni wajib. Sebab kita kata ni daripada Rasulullah. Mau ambil daripada mana? Kata Rasulullah. Siapa yang kata? Jadi wajiblah kan? Wajib tahu orang tu jenis orang bohong atau tak bohong. Orang kafir kata orang kafir. Orang Islam pula, orang Islam yang bohong ke tak bohong. Kalau tak bohong, dia punya kekuatan ingatan tu bagus ke tak bagus. Sebab dulu bergantung pada ingatan. Kemudian zaman tulis pula. Dia tulis tak tulis. Kalau bila tulis tu, dia jaga tak jaga, dia simpan tak simpan. Kemudian dia tulis tu bila? Kali yang kedua ke kali yang pertama? Kali yang pertama kitab dia terbakar. Rumah dia terbakar. Kitab pun hangus. Kemudian dia tulis pula berdasar pada ingatan dia. So kita nak terima macam mana? Yang saya pula terima riwayat dia tu masa kitab dia yang pertama belum terbakar. Kawan saya pula terima hadis dia ni selepas kitab dia rumah dia terbakar.
yang saya sebelum terbakar. Jadi semua sejarah tu perlu diketahui oleh seseorang yang mengaji hadis waktu tu untuk menentukan matan tu betul-betul yang terjaga. Jadi matan pada zaman dahulu ialah matan yang wajib. Sebab tu harus disebut haddasana fulanun haddasana fulanun. Haddasana fulanun telah meriwayatkan kepada aku si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kena beritahu nama tu supaya orang lain boleh cek tengok betul ke orang ini yang menjaga hadisnya. Kemudian bila hadis tu dah dibukukan, semua sanad dibukukan. So zaman tu bila? Zaman-zaman era Imam Bukhari lah. Bukhari, Muslim apa semua Ibnu Majah tu dibukukan. Maknanya hampir semua hadis tu dah tak ada yang berterbangan. Semuanya yang berterbang-terbang dalam otak tu semua dimasukkan dalam buku letak setempat. Dan kemudian dipindah-pindahkan buku tu disalin sehingga dia dah jadi seolah-olah macam tak perlu dihafal lagi, hanya bergantung kepada kitab je. Tak perlu lagi kamu kata haddasana, kamu tunjuk kitab ni. Kitab siapa punya? Bukhari. So bila berlaku pentadwinan tu dah lengkap, maka sanad bukan lagi wajib, sanad menjadi bila kitab sudah ditadwin berserta dengan sanad dan kitab sudah menjadi mutawatir. Maknanya mutawatir dah benda ni. Ada di kedai pun boleh beli. Bukhari mana? Ada di kedai boleh beli. Cetakan ni, cetakan tu, cetakan ni ada, cetakan macam-macam cetakan ada. Ini mutawatir dah. Tu sanad tak perlu lagi. Okey, saya ni sanad sini kan. Sanad ke bawah. Ni Bukhari lah. Kitab Bukhari. Sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada buku. Dah dibukukan. Sampai Imam Bukhari ini Bukhari kan. So Bukhari ni semua orang tahu dia ni orang yang alim, dia orang yang bijaksana, orang yang pakar hadis semua dah. So sampai dia aje. Selepas tu tak kira dah. Tak perlu dah. Orang ni kalau tak sikah kau macam mana tak kira dah. Sebab buku tu dah sampai sini dah. Kalau lah dikira kan, berapa kilometer nak kira sampai sekarang ni. Sampai hari kiamat nak kena sebut. Kan? Dan semua tak luluh belakang. Sini tak luluh. Jadi, agama tak berjalan lah. Semua tak luluh belakang. Ingatan pun tak ingat. Soleh pun tak soleh. Kan? So, sanad ni, yang kita belajar sanad ni, kalau kita ada sanad lah. Saya ni belajar sebulan ni, dia panggil untuk tabarruk. Tabarruk ni berkat. Sebagaimana ulama-ulama dulu daripada sini, macam kita copy baliklah. Cara dia orang buat tu kita buat. Tapi mereka buat tu atas dasar kewajipan. Kita ni atas dasar just untuk imitate je. Follow mereka tu aja. Tabarruk kita panggil. Jadi sekarang ni kalau kita ada sanad, kita ada satu hadis riwayat Bukhari, kita kata kita hanya sebut rawahul Bukhari dah cukup. Rawahul Muslim. Kalau sanad tu wajib, kita kena sebut haddasana guru saya kata meriwayatkan ni sampailah Bukhari. Letih macam tu. So habis ini dah final. Cuma tabarruk ni je lah. Dari segi setakat mana kita nak letak diri kita tabarruk. Setengah orang kata dah tak payah dah. Tak payah dah. Buat nyibuk aja. Kan? Setengah tak. Ini satu benda yang bukan main-main lah, maksudnya ada unsur rohaninya. Kalau kita follow cara mereka. Walaupun tak ada nilai dari segi authenticity kan. Kesahihan tu. Tak perlu pun nak menentukan sahih tak sahih. Nak cek saya ni siapa kan. Tak perlu. Jadi kalau kita ada guru-guru tu alangkah cantiknya. So kita kalau ilmu lain pun kita berbangga-bangga, sekolah kita belajar matematik dengan cikgu Chan Cheong Cheng. Matematik dengan Ramasamy, kita bangga kan. Kemudian cikgu kita meninggal, kita pun tulis dalam Facebook. Kita rasa something feeling kan. So kalau beragama lagi lah mana kalau kita ada guru. Terutama sekali guru-guru yang kita suhbah dengan dia. So kita duduk lama dengan dia. Kita mulazamah dengan dia. Kita ambil ilmu dengan dia betul-betul kan. Dengan akhlak dianya, ibadat dianya. So lagilah cantik.
Jadi untuk yang sini ni, sampai sini, kalau ada sanad ni, contohnya saya kan, saya mengaji dengan tok guru saya. Tok guru saya ni mengaji dengan tok guru dia, tok guru dia sampai ke sanad Imam Bukhari sini kan. So tok guru saya mesti ada guru dia itu sendiri. Kadang bertemu dengan orang lain di sini. Kadang bertemu dengan orang lain di sini. Jadi sanad guru saya atau sanad saya tadi, kalau saya nak bukukan, dinamakan dia sebagai sabtun. Sanad peribadi. Panggil sabt. Macam anda kan, contohnya nak ambil, nak kata ada sandar. Sekarang ni saya mengijazahkan. Saya beri keizinan meriwayatkan hadis secara umum kepada antum semua. So antum pun rasa alhamdulillah. Kemudian antum ambil reaksi kata aku nak jaga ni. Sanad ni aku nak tulis sab. Aku nama aku, kemudian ambil daripada Ustaz Zarudin. Kemudian tanya Ustaz Zarudin anak murid dia belajar dengan siapa. Kalau dia ada buku lagi cantik. Aku ambil kopi aja. Bubuh nama aku. Jadilah sabt. Jadi suatu hari nanti kalau buku saya ni hilang ke apa semua dah tak dapat, so ada lagi anak murid saya sini yang ada sanad tu. Maknanya orang akan tahu Ustaz Zarudin ni pernah belajar dengan guru simpulan. Adalah unsur ilmiah tu. Jadi kebanyakan muhadis bukti kepada sanad ni satu yang diberi perhatian oleh ulama walaupun tabarruk, kita kata sebab hampir kesemua muhadis ada simpanan sanad peribadi dia, sabt. Macam yang kita kata musnad dunia lah ni kan. Musnadud dunia. Sandaran sanad dunia sekarang ni. Semuanya ambil daripada Yasin Fadani. Yasin Fadani. Orang Indonesia. Tak kira lah tu Arab kau siapa kau dunia ni nak dapatkan sanad jalur-jalur sanad yang pelbagai seluruh dunia sanad ni sebab dia duduk Mekah. Dia duduk Mekah, jadi orang alim mari. Dia pergi ambil sanad. Ambil ijazah, maksud ijazah. Syekh nak terima ijazah sikit. Sama ada dia baca hadis secara keseluruhan depan ulama tu, ataupun dia just baca sikit-sikit dia kata nak dapat ijazah. Ijazah keizinan untuk meriwayatkan hadis. Tabarruk. Kita tabarruk. Syekh pun kata, okey aku memberikan sanad, semua sanad yang aku ada ni kepada kamu. Dia pun gembira, buat catatan. Daripada ulama daripada Bukhara, ulama daripada Iraq, daripada Syam, Syria, daripada Maghribi, Tunisia, India, semua dikumpulkan ada dengan Syekh Fadani. So kita pergi jumpa dia seorang saja, so kita get every sanad. Pelbagai sanad ada dengan kita. Sebab itulah ramai dulu orang alim ulama bila pergi Mekah, pergi cari Yasin Fadani untuk dapatkan sanad dunia. Rahimahullah, dah meninggal dunia. So kalau ulama Dioban, ulama tempat saya belajar, dia orang dah buat dah sabt. Nama dia Yani Al-Jani. Carilah dalam internet kita Al-Yani Al-Jani. Sab bukan Sab Abdul Aziz, Sab Syah Abdul Ghani. Syah Abdul Ghani. Tempat saya belajar ni nama dia Dioban Madrasah. Diasaskan pada tahun 1866. Saya lahir 1966. 100 tahun. So pengasas dianya Qasim Nanutawi dengan Rashid Ahmad Gangohi yang kita sebut tadi. Qasim Nanutawi, Rashid Ahmad Gangohi. So dia orang ni belajar dengan ni Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ni belajar dengan Syekh Muhammad Ishaq Dahlawi. Syekh Abdul Aziz ni belajar dengan Syekh Waliullah. So Syekh Waliullah sanad dia masyhur. Syekh Waliullah belajar dengan Syekh Abu Tahir. So sanad Abu Tahir masyhur sampailah kepada Ibnu Hajar, sampailah kepada Bukhari. Dan sanad Bukhari itu ada yang kita belajar sekarang ni. Bukhari ni ambil daripada guru dia Humaidi dan sebagainya. Ini sabtun. Okay. Masing-masing adalah yang rajin-rajin tu, ulama-ulama yang rajin dia buat sab dia sendiri. Macam Maulana Taqi Osmani tu ada ayah dia nama dia Mufti Syafiq, Mufti Pakistan. So dia ada sab dia sendiri. So ulama Arab dia adalah sanad dia sendiri. So sanad yang saya belajar. Okay, sanad saya yang paling tinggi lah. Kira sanad saya belajar dengan
Maulana Nasir Ahmad Khan, meninggal tahun 2010. So dia sempat ambil sanad ni dengan orang yang, padahal dia mengaji dengan orang yang bawah-bawah ni, masa dengan Syekh Hussein Ahmad Madani. Jadi saya tunjuk yang tinggi lah, maknanya yang paling tinggi. Dia ambil dengan Abdul Rahman Amruhi. Kemudian Abdul Rahman ni ambil dengan yang ni. So yang ni ambil dengan Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ambil dengan Syah Waliullah Al-Halawi. Dan Syah Waliullah ambil dengan Abu Tahir. Sampailah kepada Imam Bukhari. Ada lebih kurang 29 orang lah. Sampai ke Rasulullah tu, kira dapat 29 orang. Yang terpendek 26 positah. So kalau sepatutnya kalau yang rendah sikit, ni yang tinggi kan, sebab dia ambil level sini dah. Nasir Ahmad Khan ni yang dia mengaji sendiri kitab ni, dia ambil mengaji dengan Husain Ahmad Madani sini. So panjanglah sikit sanad dia kan. Husain Ahmad Madani ambil Khalil ambil dengan Mazhar, Mazhar ambil dengan Mamluk Ali sebagainya kan. Ataupun satu lagi Husain Ahmad Madani dengan Mahmud Hasan Deobandi. Ini cabang satu lagi, yang ni pergi ke sini. Mahmud Hasan Deobandi. Naik ke atas ni. Mahmud Hasan Rashid Gangohi ataupun Mahmud Hasan nanti ambil Muhammad Qasim Nanatwi. Abdul Ghani Mujaddidi. Syah Abu Sa'id, Syah Muhammad Ishaq. Daripada Syah Muhammad Ishaq barulah Syah Abdul Aziz and then Syah Waliullah. Ini sanad Bukhari lah. So sanad Bukhari saya ada dua. Satu yang belajar dengan Nasir Ahmad Khan. Satu lagi dengan Syah Abdul Haq Azami. Satu nama tempat di India. Nama dia negeri daerah Azamgar. So orang yang mari daripada tempat tu nama dia diberi gelaran Azami. Ingat tak bintang filem Hindustan nama dia Shabana Azmi. Daripada tu lah. Daripada tempat ni. Azamgar. So sanad dia lebih kurang je lah. Semua berlega di sekitar Mahmud Hasan Deobandi, Husain Ahmad Madani, Rashid Ahmad Gangohi, Muhammad Qasim Nanatwi, Khalid Ahmad Saharampuri. Level-level ni. Jadi tak payah minta dah sanad dengan saya untuk ijazah am ni, ijazah umum. So saya bagikan kepada semua. Diijazahkan, meriwayatkan hadis sebagaimana yang saya terima dari guru saya izinkan anda meriwayatkan hadis. Artinya dari segi tabaruk lah. So nak jadi alim tu kena mengaji, bukan dengan sanad ni. Jadi kalau kita tak ada sanad pun pusing juga. Kita dah alim-alim dah tapi tak ikut rentak gaya ulama dulu kan, cara rentak ulama. So kita pun macam orang putih belajar, orang putih alim-alim saja tapi tak ada nisbah. Tak ada guru, tak ada hubungan. So hubungan tu bukan nak menentukan kita tu alim tak alim. So hubungan tu kalau kita tak alim situlah. Tapi kalau alim tu lagilah cantik, indah. Bersanad. Sekarang ni banyak negara Arab dia buat bacaan sardan untuk dapatkan sanad. Tabarruk kan? Dia buat bacaan Bukhari contohnya 3 hari, 4 hari melalui online. Baca sajalah, dengar saja. Baca, dengar. Akhir sekali, orang yang ada dalam majlis itu akan diberikan sanad bertulis. Dia ni telah duduk dalam majlis Bukhari sekian. Kalau nak cantik lagi dia kata aku hanya duduk 2-3 majlis aja. Tapi tak apa, aku dapat ijazah. Ada itu aku dapat keseluruhan dengar hadis. Sanad Syah Waliullah masyhur. Daripada Syah Waliullah sampai ke Bukhari kan sanad dia. Syah Waliullah daripada Abu Tahir, Ibrahim Kurdi, Ahmad Kashahi sampai ke sini Ibn Hajar Asqalani. Seberapa tu? 1, 2, 3 daripada Syahrullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 orang selepas Syah Waliullah tu kena melangkaui 14 orang barulah sampai kepada Imam Bukhari. Seterusnya ini yang tulis Arab ajalah. Daripada Syah Waliullah sampai ke Imam Bukhari sini. Syah Waliullah sampai ke Imam Bukhari.
So tolak Imam Bukhari, tolak Syawalillah, jadilah 14 kan. Lepas tu kira lah. Yang kita tu sampai ke Syawalillah berapa orang pula. Saya tak silap saya dalam 29 orang. Sampai ke Nabi lah 26. orang. Sanad yang tertinggi. Ambil yang Bukhari tu yang sulasiyat dia, yang 3 je. Sanad yang 3 je. Sulasiyat dia. Dia panggil sulasiyat. Sulasiyat mana 3. 3 saja perantaraan dia dengan Rasulullah tu. So gabung kita daripada Bukhari sampailah Syawalullah, kemudian daripada Syawalullah sampai pada guru kita kan. Jadi kalau antum jadi 30. Atau 27 kalau yang pendek. So doa pengajian. Okay, kalau kita mulakan pengajian Bukhari, biasanya guru-guru kita akan baca doa dulu sebelum tu. Ada yang baca doa kuat-kuat, ada yang baca dia sendiri aje lah. So dia baca doa sebelum dia mulakan hadis tu. Allahumma alimna, ya Allah alimna. Ajarkanlah Kami ma jahilna, apa yang kami tak tahu. Wa hafizna, jagalah kami terhadap ma alimna, apa yang kami ketahui. Takut lupa ataupun lepas tu semula-mula semangat ngaji hadis, lepas tu tak ingat, tak semangat dah. Sebab yalah, belajar belajar bila kita umur dah banyak kan, dengan permasalahan banyak dalam kehidupan, cari duit lah, apa covid, so nak belajar susah kan. Kalau tidaklah kerana Allah beri kemampuan tu, susahlah kita dari segi zahirnya nak belajar ataupun nak menambahkan ilmu. Wazakirna, dan ingatkanlah kami manasina, apa yang kami lupa. Sebab tabiat manusia ni memang lupalah, terutama sekali kita bila dah tua-tua. Muhadis pun banyak lupa kan. Warzuqna, dan berilah kami rezeki. Belajar saja. Tapi nak faham ayat sunat pun tak larat. Belajar ni, solat sunat lah apa kan. So belajar khilaf sana, khilaf sini, khilaf sana. Time solat sunat tak mampu nak buat. Maknanya belum tentu lagi belajar ni ada kemampuan. Melainkan Allah beri rezeki. Kena minta rezeki tu. Warzuqnal amala. Ya Allah ya Tuhan, kami rezekikanlah kami untuk beramal. Bima, dengan apa yang alimna, apa yang kami ketahui. Yang satu lagi, ini lebih kurang je lah. Yang ni, Allahumma zakirna. Sampai dengan atas tu, ini macam doa tutup Quran lah kan. Habis dah penamat Quran tu, berilah rezeki kepada kami untuk membacanya malam dan siang kan. Satu lagi 46, 47. Okey, sekarang ni bila kita baca bab hadis Bukhari, bacaan sanad setiap permulaan bab. Kita ambil contohnya Bukhari kan. Okey, kalau kita buka kitab Bukhari awal-awal lagi tu, dia tulis sini kan, babun kaifa kana bad'ul wahyi. Bab menyatakan bagaimana permulaannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau orang mengaji hadis, dia kena ada adab dia. Adab maknanya disiplin pembacaan hadis. So biasanya, sebab tu kita kata sebelum bacaan sanad setiap permulaan bab. Sebab kita mengaji secara bersanad kan, hadis tu sanad. So kita kena sebutlah sanad kita ni sampai ke Imam Bukhari. Tapi takkan nak sebut berjela-jela tu. So kita kena ada istilah yang ringkas untuk sanad kita tadi. Jadi untuk permulaan, kita baca dengan wabisanadil muttasil. Sebelum mula bab tadi, dengan sanad yang muttasil, minna, dengan sanad yang bersambung daripada kami, ila Syekhil Al-Humam. Syekh Humam ni gelaran Imam Bukhari, orang yang hebat Ibn Humam, unik. Hafiz lagi ni gelaran Imam Bukhari lah, tak nak sebut pun tak apalah. Syekhul Humam, Al-Hafiz, Al-Hujjah, sini pun tak nak sebut tak apa. Syekh, ila, sini potong sini, ila Amiril Mukminin. Dengan sanad, sebab kita dah ada sanad ni kan, Zaharuddin
sampai kepada sanak dia, guru dia semua sambung sampai Bukhari. So ringkasnya yang sanak kita tadi kita tak sebut, kita kata dengan sanak yang bersambung, yang daripada pihak kita ni sampai ke imam penghulu kepada orang mukmin, Amiril Mukminina dalam bidang hadis, fil hadis. Siapa nama dia penghulu dalam bidang hadis? Gelaran dia Abu Abdullah. So ini bahasa Arab aja, kita panggil Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirati bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi. Ini yang kita sebut tadi kan, Ju'fi Bukhari, tempat lahir dia. Kemudian doa untuk semua orang. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati semua mereka. Kemudian doa sikit. Allahumma anfa'na. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah manfaat kepada kami. Dengan ilmu Imam Bukhari ini. Bi ulumihi. Dan ilmu wa ulumihim. Dan ilmu-ilmu mereka semua ni tu'u kita tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Lepas tu, maknanya sebelum ni lah, sebelum babun ni. Setiap babun. Kerana babun dia baca babi, sampai sini dia baca, kamu nak mula bab baru. Babun. So kita kena baca, wa bisanadil muttasil minna ima ila amiril mu'minina fil hadithi, Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barzizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Allahumma anfa'na bi ulumi wa ulumihim amin ya rabbal alamin. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi jalla dhikruhu inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Itu baca sardan lah, dia macam baca Quran. Wa bihi qala haddathana Humaydi Abdullah ibn Zubairi qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب. Okey, seterusnya bacaan sanad setiap hadis. Okey, sekarang ni kita dah baca kepala hadis bermula dengan bab. So kita baca sanad ni kan panjang, kita baca sanad. Panjang, agak panjang sikit lah. Cuma kita tak sebut untuk guru kita lah. Kita kata bisanadil muttasil je. Okey, sekarang ni bila dah habis bab ni, ini kata-kata Imam Bukhari kan. Kata-kata Imam Bukhari sampai di sini. Kemudian bermulanya sanad baru. Ini sanad Bukhari kan. Haddatsana Humaydi. Inilah matan hadis, inilah sanad hadisnya. Maknanya Bukhari ni berkata ambil daripada Humaydi kan, ni guru dia. So bermula dengan kepala hadis ni, sanad baru ni, kita kena baca sanad semula. Tapi tak nak panjang lah. Setiap ada haddatsana. Hadis baru ada haddatsana. Dalam bab tu. Yang ni kebetulan ada satu hadis aja. Ada setengah bab tu, ada 2 hadis. So macam mana kita nak baca ni? Hadis ni sebelum perkataan haddatsana. Bacanya ringkas. Wabihi qala, sama ada gini pun boleh, 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 gini boleh, gini pun boleh, ikut pandai ya kamulah. Asalkan makna dia sama aja. So ringkasnya wabihi, sebut bihi aja. So dengannya. So dengannya maksudnya dengan sanad tadilah
yang kita sebut mula-mula tadi. Kalau mula-mula kita sebut awal tu daripada guru kita sampai akhir, kemudian mula dengan wabisan al-muttasil. Sama ada mula dengan yang pertama atau yang kedua kan. So kita hanya just setiap hadis itu kita baca wabihi qala dengan sanad yang sama tadi sampai ke Bukhari, berkatalah Bukhari qala hadatsana. Inilah hadis dia. Ataupun kita sebut wabis sanadi, sebut wabis sanad saja. Dengan sanad tu ada alif lam ni kan, merujuk kepadanya sanad yang kita sebut sebelum ni. Berkata Imam Bukhari sekian-sekian. Ataupun kita nak panjang sebut wabis sanadi al-mazkur fi awwali kitab, di permulaan kitab tu kemungkinan kita dah tulis kan. Ini bagi pengarang kitab lah, dia tulis fi awal kitab. Kalau saya kata pada permulaan saya menyampaikan hadis, fi awwali khutbati, pada permulaan khutbah aku. Ataupun kita kata wabisanadi ilal muallif, dengan sanad sampai kepada tuan punya kitab ni Bukhari. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan muallif ataupun musannif. Dua-dua boleh guna, sama aja. Ataupun kita boleh tambah sabiq dengan sanad yang lalu, sabiq, sampai kepada pengarang kitab ini Bukhari. Dia berkata qala hadatsana qala kan. Ataupun sanad yang lepas kan bahasa Arab boleh sanad madhi. Wa bisanadil madhi ila al-muallif qala, ataupun sebut nama Bukhari terus. Wa bisanadi ila wa bisanad ila al-Bukhari qala hadatsana. Ini satu seni lah. Terus setengah orang tu mengaji hadis gedung-gedung. So seni dia tinggalkan. Bila dia baca hadis kan, kita yang ada seni ni kita tengok Allah mu ni kenapa tak belajar berdisiplin. Kan kalau kita belajar Quran kau kena baca auzu ke apa kan disiplin kan. Semua hadis tak satu disiplin ni. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lahir tahun 773. Sebab kita next sekarang ni masuk Fathul Bari. So Ibnu Hajar hidup zaman era tu, era kerajaan Mamalik, Mamluk. So zaman kegemilangan ilmu tu. Jadi sebab itulah kalau kita baca Fathul Bari kita tengok, ush hebatnya dia ambil mana kitab ni. Manuskrip dia ambil mana banyak ni. Rujukan dari mana? Sebab library apa semua kerajaan bantu tu. So bila sebuah negeri dibantu oleh kerajaan, dia akan jadi pesat. Beza sangat hari ni, beza. Azhar dengan universiti di Saudi sekarang ni. Dah beza dah. Dari segi cepat perkembangan. Cepat sebab support daripada kerajaan banyak. Saudi tak cari internet kalau nak tengok masalah kan. Internet. Mana keluar daripada Azhar jangan-jangan aja. Semua daripada Saudi. So dari segi internetnya, dari segi Syamilahnya, maktabah Syamilah. So itulah yang menyebabkan salah satu faktor penyebaran ilmu tu ataupun mazhab mana-mana dia akan cepat sekiranya ada sokongan daripada kerajaan. Macam yang kerajaan yang pertama Fatimiyah Syiah kan. So bila Salihuddin Al-Ayyubi datang, so dia bawa panji-panji Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. So habis naik waktu tu Mesir dengan Ahlussunnah wal Jamaah. 52 dah habis itu. Okey, seterusnya kita tengok Fathul Bari ni. Tadi secara sepintas lalu saya dah terangkan sikit sebanyak tentang dia. So sebelum dia Ibnu Hajar ni dia karang Fathul Bari, dia karang satu muqaddimah. Mana kita panggil introduction lah. So dalam muqaddimah ni, selepas dia sekarang muqaddimah, introduction, so dalam tu dia terangkan secara terperincinya tentang segala yang berkenaan dengan Sahih Bukhari. Bukan syarah matan ni. Bukan syarah lagi. Segala yang berkenaan dengan Bukhari. Misalnya tarikh lahir Bukhari ke, sejarah hidup Bukhari ke, ataupun perkara-perkara teknikal dalam Bukhari. Kan? Perkara-perkara yang teknikal dalam Bukhari. Misalnya ada bab. Kan? Apa makna bab, akan diterangkan bab. Kemudian rijal-rijal dalam Bukhari ini kalau ada problem. Kan? Ada problem. Ada kita kata ni sahih-sahih lah kau. So nanti ada orang kritik, orang kata ada yang tak sahih pun. Terpaksalah Ibnu Hajar sebelum kita masuk pada
mengaji Bukhari, dia kata, syarah aku ni, aku bagi dulu introduction kepada kamu permasalahan yang sentiasa ditimbulkan dalam kitab Bukhari mengenai rijal dia. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan ada rawi yang dhaif dalam Bukhari. So aku jawab. So, isu-isu yang berbangkit. Jadi mukaddimah ni perlu dibacalah sepatutnya sebelum baca Fathul Bari. So kalau kita baca tu ringanlah sikit, tapi kalau kita baca terus ni, apa yang disebut sini pun automatik dah ada di sini. Kan? Cuma kalau kita baca dulu tu lebih terbuka lah, lebih cepat kita faham yang sini. Ni terutamanya untuk orang yang mengajar lah. Orang tak mengajar, orang tak mengajar tu dia tak ada masalah belajar sini ke, belajar situ ke, kan. So dia berjanji, dia kata lepas aku tulis yang ni, aku nak tulis satu syarah. Berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ada dalam ni. Prinsip-prinsip yang ada dalam ni. Misalnya dalam istilah hadis kan, hadis marfu'. Ada permasalahan dah. Hadis mursal contohnya kan. Ada permasalahan dah dalam Bukhari ni. So kalau ada, akan disebut dalam mukaddimah. Ini dari segi peristilahan lah. So bila dia berjanji, dia pun lepas tu tak lama lepas dia tulis ni, dia pun tulis Fathul Bari. Syarah. Mula-mula dia tulis tu, kan ilmu dia banyak. Karan berdasarkan kepada ilmu dia ada. Bila-bila dia baca, dia kata, oh panjang sangat, teknikal sangat. Faham kau orang baca ni. Nanti kan buku ni berjela-jela panjangnya, kenangkuk pula nak pergi mengaji. Yang ada sekarang ni pun, kalau cetakan sekarang ni 15 jilid. Berapa jilid sekarang? 20 ke berapa? So dia fikir-fikir, dia buat yang secara sederhana lah. Syarah secara sederhana. Dan akan menyentuh semua isu dalam Bukhari. Contohnya kita tengok sini. So cara dia syarah ialah kalau Bukhari itu bermula dengan bab. Contoh sini bab kan. Bab sini. So dia akan syarahkan dulu sini apa-apa saja yang berkenaan dengan bab ni dulu. Bab ni dulu. Kemudian barulah dia masuk kepada sanad. Ni sanad ni. Hadasana, semua sebut hadasana, selagi ada hadasana, selagi ada hadana sana, sampailah an-an, kalau ada an-an sampai ke matan hadis. Yaqulu innamal a'malu binniyat. So kalaulah rawi-rawi ni yang ada ni perlu dihuraikan, ada masalah, ataupun orang tak kenal lagi dia perkenalkan, ataupun orang kenal dah tapi ada masalah. So dia akan kemukakan kepada kita. Selepas tu barulah dia huraikan satu persatu tentang makna matan. Pun dia akan huraikan satu persatu. Jadi huraian dia itu akan berdasarkan kepada kadang-kadang menyentuh bahasa. Kita baca hadis tu faham dah. Tapi bahasa dia tak faham. Bahasa Arab ni bahasa Arab, bahasa Quran dulu. Bahasa Arab Fusha yang orang zaman dia pun tak berapa nak mahir dah. So kita pasal terangkan vocabulary itu sendiri. Kemudian uslub gaya bahasa tu kadang-kadang cara baca, nak baca baris atas ke baca baris bawah. Sekarang ni kita ada baris kan? Ada baris kan? Dulu mana ada baris, tak ada baris pun. Jadi orang yang ambil secara talaki aja yang boleh baca. Jadi bila kita baca talaki, bacanya begini, kemungkinan orang lain baca talaki, baca dengan contohnya perkataan taimi kan. Mungkin orang baca timi, yang dia baca taimi. Jadi Ibnu Hajar bila dia kumpulkan semua riwayat dari segi periwayatan, so dia kata ada dua bacaan, satu timi, satu taimi. Contohnya. Nah, ini seorang yang mengaji hadis perlu mengetahui lah cara baca. Dari segi nama orang tu sendiri. Kadang nama tu ajam. Nama tempat. Nama tempat ni pelik-pelik kan, tak boleh nak kiaskan dari segi bahasa Arab. So Ibnu Hajar akan terangkan. Kemudian dari segi bahasa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bahasa Arab Fusha. Contohnya sini kan, innamal a'malu binniyat. So innama ni kenapa adanya innama? Tak boleh ke amal saja?
So dia akan terang dari segi balaghah, ketinggian bahasa. Ketinggian bahasa. Kalau ada bab-bab menyentuh tentang ketinggian bahasa, dia akan sentuh permasalahan bahasa. Okay, selepas tu kalau adalah berkenaan dengan hukum hakam, dia akan sentuh mengenai hukum hakam dengan berpandukan syarah-syarah yang kita sebut tadi. Berpandukan pertama dia kena tengok dulu Ibnu Battal kata apa, Karmani kata apa, Ibnu Mulakin kata apa. Kan? Kemudian hasil rumusan tu kalau dia nampak tak ada problem, dia tinggalkan. Kalau ada problem, dia akan kritik. Kritik yang Ibnu Battal, pandangan dia tak betul. Kritik Karmani, dia kata betul separuh. Separuh tak betul. Ini maknanya pengajian Fathul Bari juga dia pengajian yang kritikal terhadap matan hadis. Matan hadis. Kemudian, kalaulah ada hadis ni, ada riwayat yang lain. Jadi Ibnu Hajar ni, Fathul Bari terkenal dengan mengumpulkan banyak turuk. Turuk maknanya jalan-jalan hadis tu banyak. Hadis ni ada dalam Musnad Ahmad. Hadis ni ada dalam Tirmizi. Hadis ni ada dalam Nasa'i. Ada dalam Ibnu Majah. Ada dalam Muwatta. Ada dalam Mustakhrajat Ismaili. Mustakhrajat tu, mustakhrajat ni kan. So dia kumpulkan semua. Dia buat kesimpulan. Sama ada menyokong Bukhari ataupun mengkritik orang lain terhadap periwayatan di bawah. Jadi pengajian Fathul Bari ni dia lebih kepada teknikal. Ni bukan lagi kita masuk kelas ceramah hadis. Ceramah hadis ni kan kita duduk baca hadis satu, orang kerja kita duduk sembang. Ceramah sana, nasihat sini, tegur sana, tegur sini, gini, kamu kita gelak ketawa ke sikit-sikit semua kan. So semua bangkitkan semangat nak beramal tu, minatkan hadis. Ni no, sini tu bukan. Sini nak faham apa yang Ibnu Hajar kata di sini dan apa ahli ulama kata tentang hadis ni. So dia lebih kepada pengajian memahami fan hadis, kesenian hadis. Jadi kita akan jumpa nanti dalam pengajian Fathul Bari riwayat-riwayat yang banyak, pendapat-pendapat ulama yang banyak dikeluarkan. Penterjihan dia. Yang mana satu yang di sisi aku betul ataupun lebih tepat. Apalagi tentang Fathul Bari. Syarah, bentuk syarah dia. Kan? So maknanya syarah dia ni menyentuh bahasa, menyentuh balaghah, menyentuh lughah. Lughah yang mana dictionary lah. Kemudian menyentuh fan maknanya seni hadis, mustalah hadis, teknikal hadis. Teknikal hadis dalam usul hadis tu. So dalam usul hadis tu maknanya kalau hadis tu ada problem tentang permasalahan mursal contohnya kan. Mursal. So dia akan bincangkan secara halusnya. Misalnya hadis tu dia bawa satu, kemudian ada satu hadis yang cantik aja. Tapi dia tu mauquf saja ke? Maknanya terhenti pada sahabat saja. Kan? Tak sampai kepada Rasulullah sebut, so dia akan rungkaikan. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat kan. So ada satu hadis lagi yang kata yang serupa dengan tu ialah kata-kata Ibnu Mas'ud. Yang sebut masa innamal a'malu binniyat sebut pula nama orang tu, Ummul Qais. So orang berhijrah kerana Ummul Qais. Sebab hadis yang Bukhari tak sebut nama perempuan tu. Orang yang berhijrah kerana perempuan. So hadis yang lain kata kerana perempuan tu disebut nama perempuan tu. So macam mana kita nak buat? Itu kita panggil bila berlaku ta'arud. Percanggahan dua hadis. So Ibnu Hajar juga akan buat satu istilah kita panggil jami'. Mengumpulkan kompromi antara dua hadis yang bercanggah. Ini banyaklah kita akan ketemui seni-seni dalam ilmu hadis yang ada dalam Fathul Bari. So nanti kalau kita belajar Fathul Bari akan banyak dengan nama orang, nama kitab. Dalam tu ada 1000 lebih kitab rujukan dalam Fathul Bari. 1000 lebih. 1000 kitab. Nama orang tak tahu berapa nama orang. Musannif mestilah 1000 orang musannif kan.
Jadi dengan belajar Fathul Bari juga kita kenal nama-nama kita, nama-nama alim ulama, ikhtilaf ulama, seni hadis kita akan tahu. Alhamdulillah, maksudnya seolah-olah macam dia satu syarah yang komprehensif, yang terkandung semua syarah dalamnya, yang memerlukan kepada kekuatan lah, rohaninya, jasmaninya untuk mengaji Fathul Bari. So rohani maknanya kalau kita tak kuat, kita tak, Allah tak campurkan kekuatan nak mengaji, kita rasa berat tak nak mengaji. Tapi kalau Allah bagi campurkan rohani walaupun berat, so dia akan masuk ke jalan. Masa saya mengajar Fathul Bari, saya tak berani nak mengajar. Pasal berat lah, macam mana orang tak pernah mengajar Fathul Bari. Kan? Bila saya baca, bila rasa kita minta doa dengan Allah supaya nak faham untuk orang lain berkongsi ilmu orang lain. So lama-lama dia jadi ringan. Allah berilah keringan tu. Kalau agak ke kudrah kita memang tak layak lah nak baca Fathul Bari. Macam orang suruh saya mengajar Mughnil Labib ya. Mughnil Labib ni orang macam Tok Kenali je layak. Duduk Mekah lama macam orang Arab dah. Mengaji lama dengan Tok Guru lama. Kita ni belajar sikit-sikit aja. So nak mengaji mana macam tu. Tapi tadi dia kata kita benda ni bukan dari kita lah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang susah dia akan jadi mudah kalau berkat doa guru kita. Itu yang penting doa tadi kan. Kalau Allah tak nak buka dia awal-awal lagi dia pengajian pun ni kelas apa? Kelas Fathul Bari, Fathul Bari nak cari bukunya payah. Okay. Next untuk pelajaran seterusnya untuk yang tak tahu harap tu. So kalau yang boleh cari buku Fathul Bari cetakan Pustaka Syafi'i. Pustaka Syafi'i jilid 3. Dapatkan yang ni. Yang tahu Arab tu ambil mana-mana edition Fathul Bari pun boleh pakai. Kemudian kalau tak ada juga nanti dengan Ana ni ada yang Syafi'i punya, ada orang hadiah kan. Nanti saya scan dia tu. Scan dengan kamera je lah kot ya. Scanner tu kalau scanner rosak buku pula. Kamera nanti saya buat PDF. Setiap bab yang kita nak ngaji 2 bab ke 3 bab saya bagi. Dalam tukar pada PDF nanti saya hantar ke Telegram kita lah, grup. Wallahu a'lam bissawab.